Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. Hari ini hari yang ke hari yang ke-16 dalam bulan Ramadan, dan kita dah separuh dah bulan Ramadan ni, dan kelas kita ni pun tinggal lagi beberapa hari je ya sebelum kita menghabiskan 20 hari pada bulan Ramadan ni, 20 jam ni. Baik, so kita terus pergi kepada pelajaran hari ini, iaitu muka surat yang seterusnya. Kita belajar tentang mengenal jenis ayat. Okay, sebelum kita mengenal jenis ayat tu, hari tu saya dah cerita juga tentang kosakata ni. Muka surat 38 ni Mak Ji Nampak tak? Okey, betul kan? Okey, muka surat 38 ni, apa dia? Dalam ni ialah dia menghimpunkan, kita himpunkan dekat sini perkataan yang paling banyak. Maknanya perkataan fi'il yang paling banyak dalam Al-Quran. Jadi kita boleh gunakan ni untuk buat latihan ataupun untuk, kalau kata ramai yang biasanya rasa risau kan, saya tak ada vocab, saya tak ada vocab. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran ni, Aisyah dan Majidah, kalau kita nak guna Quran ni untuk membaca, maksudnya untuk baca Quran ni, kalau kita kenal kosakata yang ada dekat dalam page ni, insya-Allah sebenarnya kita dah ada substantial, ada jumlah yang agak cukup lah sebenarnya untuk kita terus menterjemah Al-Quran tu, nak baca, nak faham tu. Tapi kalau kita nak bercakap, ya kita kena banyak lagi vocab. Maknanya vocab yang selalu digunakan. Tapi bukan kita nak bercakap, kita nak baca Quran, maka kalau kita jenis ni kan kita tahu kosakata fi'il dalam bahasa Arab ni biasanya dia memang kata dasar, maknanya dia hampir boleh tak kita kata 85% daripada kata dasar ni dia akan menjadi isim, apa tu semua berdasarkan daripada perkataan yang asal ni, iaitu yang kosakata ni. Contohnya kan macam qala ni paling banyak dalam Quran ni, maknanya dalam 1618 kali. Tetapi dalam bentuk mudhari' pula, tu yang bila kita tahu dia punya mudhari', dia akan berubah lah. Dia boleh jadi maknanya tambahlah lagi kita punya perkataan tu yang kita tahu. Kalau dia mudhari' yaqulu, kalau dia fi'il amar dia jadi qul, macam tu. Kalau dia dalam bentuk isim macam mana, kalau dia dalam bentuk fi'il madhi majhul macam mana, kalau dia dalam bentuk fi'il mudhari' majhul macam mana. Jadi benda-benda yang kita belajar tu kita boleh keluarkan ni, dan apa maksudnya kita boleh gunakan berdasarkan apa yang kita belajar. Maknanya kita boleh cari dalam Quran ni daripada kata dasar ni dia jadi apa. Jadi kalau isim pula macam mana? Maknanya kalau kita nak buat tu, bayangkan perkataannya, so kita keluarkan. Seperti kalau kita kata ni fi'il madhi kan, ni kita dah tahulah dia fi'il madhi. Jadi kalau dia fi'il mudhari', macam mana bentuk dia? Kalau fi'il mudhari', okey, yang default yaqulu contohnya. Dalam Quran ada. Kalau dia fi'il amar macam mana? Jadi dia adalah qul. Kita tengok bentuk dalam Quran. Jadi dah ada tiga perkataan tu. Kemudian kalau dia fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul macam mana? Qila. Bolehlah. Macam mana form pun kita buat, sama ada kita nak buat secara senarai ke apa ke, maknanya daripada sini. Lepas tu kalau dia dalam bentuk isim, apa ni, fi'il mudhari' majhul pula macam mana? Fi'il mudhari' majhul. Yuqalu. Kan? Jadi kita ni bolehlah, kita boleh buat benda ni sebagai latihan. Kalau isim pula macam mana? Kalau isim tu mufrad, bayangkan kalau isim. Kalau mufrad dia macam mana? Jadi daripada qala ni dia jadi, kalau dalam Quran dia jadi qaulun. Okey, kalau qaulun ni marfu' macam mana? Kalau mansub macam mana? Kalau apa? Kalau dia majrur pula macam mana? Ada benda-benda yang kita boleh buat.
Kalau mufrad, kalau duaan agaknya macam mana? Dua perkataan. Macam mana? Kalau apa dia? Kaul. Kaul. Kalau baris dia, kalau mufrad ni maknanya satu perkataan lah. Ha? Sekejap. Saya belum letak baris. Nak kena ke bawah kan sikit. Makcik dia macam susah, tak ada baris. Okey. Kaul. Jadi kaulun. Jadi kalau banyak macam mana pula? Kalau dia jamak, dia jadi aqwal. Macam itulah. Jadi banyaklah benda yang kita boleh cari dalam Quran. Maksudnya macam tu. Jadi kebanyakan daripada isim ke kata terbitan dalam Quran ni, dia datang daripada kata dasar ni juga. Ya? Macam kalau orang yang berkata macam mana pula? Mereka orang-orang yang berkata. Orang berkata. Ataupun qailun ada. Jarang lagi itu mungkin perkataan lain pula. Macam itulah. Maksud saya berdasarkan kosakata yang kita ada ni, sama ada kita buat secara berkumpulan di luar ataupun antara kita ni mungkin ada, macam kita tahu kan semalam ada yang dah pandai, dia dah pernah belajar. Jadi boleh jadi guru, bimbinglah kawan-kawan atau bimbing kawan kita, anak kita, cucu kita ataupun siapa lagi, sahabat baik kita, sahabat yang kurang baik, orang lain, orang yang baru belajar, untuk kita bimbing untuk ubah daripada fi'il mudhari' kepada fi'il amar, fi'il majhul, ataupun kita tengok dia dalam bentuk isim dalam Quran. Guru tu boleh datang daripada kalangan kita yang dah belajar ni. Tak perlu pun, maknanya berdasarkan benda ni lah, cari dalam Quran. Banyak aktiviti yang kita boleh buat supaya kita lebih familiar, lebih biasa dengan perkataan-perkataan dalam Quran. Selain daripada tu, nampak tak jalan ni? Dictionary yang mana yang mudah untuk orang beginners, Puan? Dictionary. Yang mudah lah, from your experience, mudah bagi surat dia boleh build up vocabulary ni. Daripada basic ni akar kan, root word tu dia boleh build up. Yang ni lah, Nahwu ringkas ni lah kat saya paling senang. Bagi saya, sebab macam mana saya nak kata, kita derive ni, sebab kita dah kata ni kan, ini kita himpunkan. Cuba Puan Nadila bagi pendapat Dalam dictionary ada kan perkataan semua kan, dia boleh root word kan. macam So mana? dictionary yang mana yang beginners yang mudah untuk dia build up? Kalau nak guna dictionary ni, Puan Nadila Boleh ke? kena guna mikrofon. Kalau tidak, tak dapat didengari lah. Saya pun tak ni. Kawan-kawan di online tak dengar. Assalamualaikum. Contoh macam kalau fi'il mudhari' kan. Jadi teacher ada bagi tahu, let's say kita tak ada idea nak buat qala yaqulu. Kita boleh check dekat wazan yang dah prepared tu. Ada kan? Check up tulis warna biru. Satu dalam macam contoh ni kan. Kalau Betul. latihan ni, kita boleh tengok pada perkataan di bawah tu. Macam contoh kafara. Kafara ni, itu Puan Nadila masukkan macam tu ke? Ni kan ada wazan AU ni kan. Jadi maknanya apa ni? Jadi kita belajar daripada situlah mula-mula. Maknanya kalau dia jadi fi'il mudhari' dari segi maksud ni, daripada segi dia punya apa panggil? Kata perkataan yang timbul daripada kata dasar kafara ni. Jadi AU tu maknanya yang baris asal dia kafara, dia akan jadi yang tengah ni daripada A dia akan jadi U. Maknanya kalau dia jadi mudhari' dia akan jadi ini, ini jadi dhammah. Itu maksud A itu. Ya? Okey, macam itulah. Bolehlah kita buat tu maksud dia. Okey, kalau kita nak guna kamus, saya tu jawab yang Puan Adila cerita tu, yang Tuan Syed kata tadi, Pak Syed cakap tadi, banyak apa dia? Okey, satu kita boleh gunakan kamus yang senang, ma'ani, al-ma'ani. Kalau dekat sini, sekejap kita buka website ataupun saya ada dalam dengan sini. Sekejap saya pause dulu sharing ni. Boleh satu kamus makni. Tapi kalau sebenarnya belajar baca kamus ni agak kita kena faham juga macam mana, kena belajar dulu cara baca kamus tu.
sebab agak sebenarnya macam susah jugalah. I would say it's a bit difficult untuk orang yang baru belajar ni, dia jadi macam boleh terlampau banyak. Tapi kalau kamus Ma'ani tu, kejap saya nak cari dekat saya punya iPad ni. Macam dia guna di sekolah kan misalnya ikut tingkat-tingkatan kan. From primary to secondary, primary tak ada lah kot. Secondary, Tak ada, tak apa ada. yang dia Dia sekolah-sekolah yang mengajar bahasa Arab tu. kalau sekolah-sekolah tu, kamus adik ke kamus apa tu, kamus yang sekolah tu, dia tidak macam untuk Quran ni, dia banyak benda lain juga. Sekejap tu satu kamus Ma'ani. Kejap, mana saya punya? Boleh ke Cik Kap share? Kamus Arabic India. Saya minta Cik Kap share. Cik Kap share sikit. Ini kalau yang Al-Ma'ani. Hari tu ada satu pelajar pun share dengan saya, tapi saya lupa pula kamus apa. Kak Zainab je. Saya ingat. Saya Ustazah. Kak Nursia, right. Dah cakap. Ni macam ni. Ni banyak bahasa lah kat sini. Nampak ke? Ni Cik Kap share ni. Boleh pilih lah yang ni kalau yang Al-Ma'ani ni. Tapi macam saya katalah, untuk orang yang kita macam baru kan, baru lagi tu benda ni satu perkara yang menakutkan. Untuk kalau saya bayangkan lah. Ni yang English. Okey. Indonesian. Boleh nampak ke sahabat-sahabat semua? Nampak kan? Nampak tak? Nampak? Okey. Ustazah, Ya. can send the link? Ya? Boleh just share the Kita link. boleh share. Yeah. Tapi kalau siapa yang rasa macam benda ni agak susah kan, atau tak pernah Kap share dekat dalam tu. Macam tadilah saya kata, kalau rasa susah, saya punya pengalaman Mak Ji kan, saya rasa susah. Kalau tengok kamus tu. Saya macam lebih, bila baca dengan Quran tu, terus Quran tu dulu. Jadi saya fokus sikit dulu belajar tu. Tapi kalau yang memang dah advance, kita tak puas hati lah. Macam kita nak tahu lagi root word tu, apa cerita dia, kenapa dia punya punca tu. Masya Allah, silakanlah. Boleh gunakan ni. Okey, dalam chat ni Cik Kap dah share, jadi boleh tengoklah. Yang ni dalam bahasa Indonesia. Nak dia bagi baju, dia print baju je lah. Okey, macam ni. Ada yang di dalam Quran lah. Kalau kamus yang senang-senang, kita pun nak cakap ni susah, ni senang pun sebenarnya a bit silap juga, takut juga kan. Macam tu bukan takut apa. Sebab orang ni berbeza-beza. Tengok je. Kan learner style lagi satu. Okey. Al-Ma'ani tu sebenarnya paling standard. Ya? Apa dia Kak Am? Al-Ma'ani tu ada apps dia kan, boleh Ada apps. dalam Google Apps. Hmm. Saya guna tu juga untuk saya belajar bahasa Arab. Macam itulah. Tapi untuk permulaan ni, kalau tanya saya, memang kita dah himpunkan kat situ, kita cuba je sebab ni yang paling banyak dalam Quran tu. Once kita dah tahu dia yang paling banyak, dia jadi macam kita boleh terjemah tu dulu pun, maknanya Alhamdulillah. Mana dia? Maksudnya kita start macam tu, small. Ini kalau tanya saya lah, tak payah nak refer. Kadang-kadang ada antara kita ni tak reti sangat nak gunakan bahan device kita tu kan. Kalau nak bawa buku, tebal pula. Betul, berat pula jadinya. Dalam masing-masing pun macam-macam lah. Dah umur macam ni. Kalau kamus Munawarah tu, kamus Munawir tu bukan main tebal. Tu kalau jatuh atas kaki lumpuh. Boleh. Satu tak jalan. Maksudnya lah,
Jadi kita pun kita dah umur macam ni nak bawa barang pun berat. Handbag kita je dah berat kan. Tu nak taruh Yeah. kat panos. Jadi tak apalah. Saya macam itulah saya punya berdasarkan kita ni, kita dah tahu dah. Kita ni macam ni. Kita ni waktu macam ni kan nak bawa beg anak. Masa ada anak, tak bawa beg anak. Jadi ambil yang paling mudah ni sekarang kat phone. Tapi banyak daripada kita pula macam saya tak begitu techno savvy tau. Jadi kadang-kadang pakai phone tu dia hilang lah, dah tak tahu nak cari kat mana. Tak tertutup lah. Jadi macam itulah. Saya suka buku juga. Itu saya bukanlah kerana saya suka, tapi bagi saya ni pun kita dah cuba mudahkanlah satu tempat. Yang agak mudah sikit nak navigate bagi saya ialah Quran tu. Quran apa ni? Quran perkata, Quran by word tu. Sekejap, Quran by word. Mana dia saya punya Quran tu? Ini. Quran by word ni. Ini antara yang paling bagi saya senang sangat. Sebab semua dia menghimpunkan, contoh kan kita buka dalam Al-Baqarah ni. Jadi kita tinggal cari. Kita picit dia keluar. Macam itulah dia agak antara yang senang. App yang paling senang. Lepas tu kita tak tahu kan perkataan Al-Mutakin tu. Kita nak tengok root word dia. Kita guna klik for more tu. Jadi dekat situ dia bagi root root word. Ya. Macam ni. Lepas tu kalau kita nak tengok pula, dia bagi tahu kita lah dalam Quran berapa kali dia dalam bentuk yang berbeza. Ada dalam 8 derived forms kata dia. Jadi kalau kali. Ni kalau kita press pun kita jumpalah ayat berapa. So dari situ kalau gunakan app ni, dia lagi terus menjurus kepada ayat tu. Boleh tahu nombor dia. Okey, ayat ni macam mana. So, kita tengok dia punya penggunaan tu dalam ayat. Dan dia beritahu juga kepada kita maksud dia dalam ayat tu. Dekat dalam app ni juga ada tafsir. And the best thing, app ni percuma. Yes. Yes. Percuma. Kak Rosna ni cakap yes kat siapa? Saya ke kat siapa tu? You lah. Ya. Yes. Dia percuma. Yes. Okay, yes. You teacher, sorry. Jadi maksudnya banyaklah. Kalau kita nak tengok version yang 166 kali ni tentang apa. Jadi kita tinggal nampak tak macam senang lah. Bagi saya ni antara yang senang nak navigate lah. Dia ada button bawah ni. Ustazah, can you explain the root word? It says waki. Waqa. Cuba tulis sikit dia tak ada baris. Kadang dia tak ada baris. So waqa means what? Waqa. Yeah. Dia ada banyak maksud. Itu yang kita tengok kat bawah tu. Waqa ni maksud dia ada maksud pelihara, ada maksud telah memelihara oleh ia, menjaga, telah takut pun ada. Tapi perkataan ni khusus pada Quran ni lah, bertakwa tu. Bertakwa tu God conscious, nampak tu. Dia kata kalau dia punya root word tu maknanya dia kena mengena dengan maksud Tuhan tu. Kalau takut pada Tuhan, kalau minta peliharaan daripada Tuhan. Macam tu maksud dia tu, nampak? Dia tunjuk ittaqa. Nampak ke? Oh yeah. Ittaqa dalam ayat 2 surah 2 ayat 21 dia maksud dia become righteous. Maknanya menjadi bertakwa. Kalau dalam ayat 24 dia cakap takutlah oleh engkau. Takut oleh kamu. Ni kalau yang lain pula ni takut. Jadi macam itulah. Dan yang lagi satu dalam ni dia ada juga tafsir. Tafsir tu dalam bahasa Melayu ada. Jadi kalau kita yang setting tu kita lah yang pilih. Nampak tak tu? Ada tafsir, note, view. Jadi kita nak tekan tafsir view dia. Dalam ni ada juga bahasa Arab. Jadi bagi sesiapa dia dah tinggi sikit lah lagi dia dah belajar. Maknanya dah boleh gunakan i'rab dia tu kat bawah ni. I'rab dia tu. Cuma dia tak ada baris. Kalau dia ni tak boleh zoom lagi. Tak ada baris Tak ada, tapi
yang kita buat Nahwu ringkas tu dengan juga modul 2, Nahwu ringkas modul 2, kita tak ada pun sebut yang bahasa Arab ni, kita terus je pergi shortcut lah apa benda. Ya. Okey, contoh saya bacakan yang atas ni kan. Zalika, za isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Maknanya zalika tu apa dia? Kita terus pergi yang ni. Zalika tu mubtada. Nanti kita baca tu MTD. Kalau dalam Nahwu ringkas. Untuk mulakan lah untuk kita belajar. Walam lil apa tu? Li ba'di wal kaf al khatab. Maknanya macam itulah, untuk kaf tu menunjukkan mukhatab. Kaf mukhatab. Ni kita pun tak payah benda ni. Macamnya terus je pergi kepada zalika tu mubtada. Untuk peringkat kita lah. Macam tu. Al-kitabu badal min ismil isyarah marfu' wa yajuz i'rabuhu khairan li ismil isyarah. Bukan saya tahu semua pun, tapi dah faham tu. Dia ni badal. Jadi kalau badal kena buat apa? Itu iaitu Alkitab bila kita terjemah. Tu kita ni ajar tu. Lepas tu kat bawah ni la raiba. Perasan tak? La ya lil jins. Ta'mal. Amil. Amil in raiba ismuha mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Macam tu. Tapi kalau kita cerita ni, apa ke benda? Tak ya, kita punya style kita tu kalau la nafial jins kita tambah sebarang. Maknanya dia mengeluarkan yang lain lah. Kita kata tiada sebarang keraguan. Nama dia apa? Isim la. Itulah. Ni paling senang ni. Fihi jar wa majrur muta'alliqan bi khabar mahzuf taqdiruhu hasil wa jumlati la raiba fi khair li ismil isyarah. Khabar la. Khabar la iaitu apa? Ismil isyarah. Macam itulah. Jadi kat bawah ni perasan tak? Ni yang tafsir. Dia ada tafsir edukatif. Boleh pilih. Nak bahasa Inggeris ke, nak bahasa Arab ke, nak bahasa lain pun boleh. Kalau reti. Ada bahasa, macam-macam bahasa ada. Jadi kita baca. Dia satu tempat. Mudah. Dekat dalam phone boleh, dekat dalam ni pun ada. Ini Quran app ni. Memang galit kalau tengok phone, kita baca. Tapi baca Quran lah, macam cerita tu kan. Alhamdulillah. Okey, macam itulah cerita ni. Jadi, Ustazah, ya, website mana ni yang di Quran ni? dia kena download dia Quran by word. Okey, nanti saya boleh share. Dia kalau nak share pun senang je. Kalau nak share dengan kawan-kawan kan, saya pergi dekat sini. Sekejap. So lambangnya warna hijau tak? Warna hijau, warna hijau. I see. Macam ni kan, kalau saya kata nak share, okey, saya share dekat dalam grup. Dia kata apa, ayat ke, image ke, semua tu boleh. Dia make it so easy. Lepas tu kalau ada hadis kan, dia bagi tahu juga some of the hadis dia bagi tahu daripada mana. So kita boleh pula pergi website sunnah.com. Ya. Mungkin ada, Cik Kap dah sharekan ke ni? Okey. Boleh share dalam WhatsApp group tak? Boleh. Nanti kita share. Okey. No worries. Terima Alhamdulillah. kasih. Betul kan, lagi senang kan? Ya. Lebih senang lah. Macam kita tak susah hati sangat lah pasal benda-benda lain. Dia memang pasal tu, lepas tu dia tujukan pula. Macam kalau saya kata tadi ayat ni. So you can Cik Kap share juga dekat WhatsApp. Ustazah, Hmm. is it called Al-Quran in bracket tafsir and byword? Ya, betul. Yes. Okay. Okay. Jadi macam itulah. Jadi usaha kita ni pula untuk orang Melayu. Jadi macam ni, daripada sini kalau kita jumpa, yang kita tak buat lah untuk ni terlampau banyak lah kan. Kita punya macam orang kata fast track lah.
Tak tahu nafas macam mana lagi dah. Sabar je. Okey, jadi adalah beriman berapa kali jumpa. Jadi yang berapa kali tu kita gunakan tafsir tu, by word tu. Kita belajar lagi tengok ayat-ayat tu. So kalau kita nak menghafal nombor pun boleh, nak menghafal nombor ayat ni kat mana. Lepas tu kita slowly, mula-mula kita ingat nombor, lepas tu kita ingat ayat tu, lepas tu kita menghafal ayat tu berdasarkan konteks, dengan konteks dengan ayat. Tak adalah macam cara budak-budak menghafal Mak Ji. Budak-budak kalau menghafal macam mana? Daripada depan ke macam dia terus je gitu kan. Tapi kita dah tua, kita ni tak boleh menghafal macam tu. Atau siapa yang boleh teruskan. Macam saya mengakui benda tu dah jadi susah untuk kita, orang dewasa ni. Jadi kita hafal ikut konteks dan kita punya pelajaran yang kita dapat buat. Itu belajar Quran yang lain lah. Maknanya kita tadabbur, kita faham. Lepas tu kita ingat ayat yang kita tadabbur tu. Macam sebelum-sebelum ni kalau kita tadabbur surah berapa, ada kita pun terus ingat ayat tu. Dan lama-lama kita selalu baca, kita pun boleh hafal ayat tu dengan nombor dia. Tapi kalau suruh letak kat mana ni macam daripada awal surah tu, kita susah sikit lah untuk kita. Sebab kita tak pernah duduk menghafal macam masa budak-budak tu. Kalau siapa yang ada tu, insyaAllah. Kalau orang yang hafal macam tu pula, kadang dia tak tahu nombor, dia tak ingat nombor. Macam saya ni ingat nombor kan. Kita ramai daripada kita kat sini, kita ingat nombor. Surah 30 ayat 7. Yang itu senang sikit nak hafal, nak ingat. Ada ayat dia bunyi macam mana? Oh, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ayat tu pendek. Ayat tu kita boleh terjemah. Ayat tu pun senang untuk terus kita dapat maksud dia. Kita mudah ingat. Kat mana? Surah 30. Situ je lah macam tu. Tapi kalau surah 30 daripada awal, macam tu nganga lah sekejap. Kena baca je. Okey? Jadi banyaklah perkataan dalam ni. Yang maksudnya kadang-kadang lagi satu yang bagusnya pula, lagi satu yang mudahnya lagi ialah perkataan ni kebanyakannya dah ada pun dalam kosakata bahasa Melayu. Cuma dalam bahasa Melayu dia dah berubah lah, dia dah transform lah sikit penggunaan dia tu, dan dari segi makhraj dia tu tak ada particular lah sangat. Contoh perkataan alim. Macam-macam dah kita jadi alim kucing. Asalnya alimah kan. Amanah. Kalau kita tak peka lah, macam amanah ni kita faham aman. Tapi kalau bahasa Arab, amanah dengan amanah dah sedikit berbeza maksud dia. Itu dia kata pasal saraf lah tu. Perubahan. Tapi kita dah nampak amanah tu aman. Satu je lah maksud kita. Keamanan. Tak perasan pun rupanya dia datang daripada amanah. Satu perkataan dalam bahasa Arab. Kita dah pakai. Okey, jadi kalau macam kafara. Macam perkataan qala dengan qalu pun kan. Orang Arab, orang Perak, orang Utara dah lama dah guna perkataan qalu tu. Tapi maksud dia bukan qalu telah berkata oleh mereka. Qalu orang Utara maksud dia apa? Meninggal. Dah qalu, dah meninggal. Orang tu dah qalu lah. Betul kan? Kalau saya salah betul kan saya? Tapi Qalu inna lillah. kan? Sebabnya dia ambil daripada ayat tu. Lepas tu orang cakap qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu orang dengar, dah qalu. Macam juga perkataan sadaqallahul azim. Asal habis je baca Quran, orang baca sadaqallahul azim. Jadi bila orang ni kata, sadaqallahul azim tu tanpa belajar, dia assume apa? Di penggunaan tu dah berbeza. Maksudnya dah habis. Aku dah sadaqallahul azim ni. Tak naklah mula balik. Maksud dia tu habis makan. Jadi macam jadi banyaklah benda-benda macam tu. Sebenarnya itu dah kalau dah salah guna. Tapi kalau yang perkataan yang selalu dalam bahasa kita, contoh macam kafara ni kan, kita dah nampak penggunaan dia kafir je. Kita kata-kata kafir macam tu. Tapi kita tak nampak asal dia tu ingkar. Maksudnya macam tu. Banyak perkataan kita kan. Lagi amil ni. Kita nampak amil zakat ni tak lama lagi zakat. Amil. Tapi sebenarnya maksud dia amal. Kita bila sebut amal dia faham lain. Kita sebut amil kita nampak petugas. Macam itulah.
Kalau sebenarnya petugas tu amil. Macam tu dia dah asal daripada ada tambah alif, jadi isim. Ada tambah tu. Amil, amilun. Macam itulah. Banyaklah perkataan lain. Perkataan hidayah, daripada perkataan ada. Perkataan nuzul Quran, tak lama lagi ni. Besok Besok program malam tu lah. Malam nuzul Quran kan. Malam ni lah. Malam ni lah. Jadi anzala, daripada anzala. Kita dah tahu nuzul Quran. Nuzul Quran kita kata tu cuti. Tu je lah kita. Jadi sekarang ni kita dapat perkataan yang ada dalam bahasa kita tu. Jadi kita tengok sebenarnya asal dia di sini. Dia punya perubahan kepada perkataan tu. Perkataan tu dia dah panggil apa? Dia dah morph. Dia dah transform into perkataan yang lain. Tapi sebenarnya tidaklah begitu asing untuk bahasa kita ni. Khalaqa, tapi kita selalu gunakan dalam bentuk isim, iaitu makhluk. Cuma tak adalah huruf qaf tu. Sudin je buat. Apa dakuk. Kan? Kazaba tak ada. Okey, da'a. Perkataan da'a ni pun selalu kita jumpa. Doa. Wah, daripada da'a ni ada dakwah, doa. Macam tu da'i. Da'i apa? Rancangan tu da'i. Apa benda tu? Saya pun tak ingat. Apa nama dia? Rancangan. Da'i pilihan. Bukan. Apa? PU. Da'i orang sebut tu lah. Ada bagi nama lah. Okey. Macam tu. Abadah. Kita kata hamba kan. Jadi hamba. Tak nak aku abdikan diri. Macam tu lah. Hidup mengabdi diri kepada. Kalau dulu orang cakap menyembah kan perkataan tu. Abadah menyembah. Tapi sebenarnya dalam bahasa kita pun dah ada dah. Zalim. Cuma sikitlah beza. Perkataan soalan dia datang daripada salah. Tapi sebab sekarang bahasa SMS dah jadi soalan je. Budak-budak pun dah tak tahu. Rupanya dia sebenarnya daripada bahasa soalan. Tahu tak soal? Bahasa Arab dia ialah soal. Maksud dia soal. Budak-budak spell sekarang ni dia orang spell short form. So kalau masuk exam memang tak dapat markah lah. Kan? Kita ni sebenarnya macam tu lah juga. Kita macam tahu kan Quran. Esok kita punya exam bila? Kita ada SPM kan? Sijil kat Padang Mahsyar tu. Siap tak kita? Jadi kita punya bahasa ni kena betul. Ikut yang Quran ke tidak? Maksudnya kalau kita baca Quran lah. Kita dah bercakap tu tak adalah masalah. Soalan ni, betul ke ejaan dia macam tu? Macam salah je. Dia macam ni, dia kena letak ni. Tu saya pun tak cekap sangat kalau kata menulis tu. Soal. Kan? Macam tu. Soal. Jadi bahasa kita dia kalau dia baris dia jadi macam tu soalan. Dan bahasa kita dah tu. Dah jadi bahasa kita dah iaitu soalan. Sifulan. Ustazah, kosakata ni semua 3 huruf ya? Tak juga. Majority. Yang 4. Ada yang 4. Ada yang 4. Tapi yang banyak dalam Quran. Maksudnya walaupun dia 4, tambahan 1. Tambah kharajat. Banyak dalam Quran yang ada tambah 1 ni. Atau ni tambah 1. Tambah situ. Lepas tu Even call lah yang what do you call that, kosakata yang pertama tu kan dia banyak cabang kan. Yelah, maksudnya cabang tu maknanya fi'il mudhari' dia macam mana, fi'il amar dia macam mana. Kita ni dah belajar, mana yang kita dah belajar tu kita dah boleh cuba cari, lihat dan lebih peka kepada binaan perkataan tu. Ni prepare lah kita ni kalau dengar ni untuk masuk modul 3. Modul 3 tu kita tengoklah binaan kalimah tu. Macam kita ni belajar yang modul 1 ni adalah glimpse dia tu, ada sedikit ada sedikit kita masuk saraf makji kan, masa kita belajar majhul, tu pertukaran baris sebelum akhir tu. Bila kata baris sebelum akhir, ni sebelum akhir pertukaran ni, ni nama dia cabang dia tu saraf lah. Macam ini permulaan lah kita belajar saraf.
ata. Ni yang susah sikit ni, dia ada huruf illah. Ni kita akan belajar lebih lanjut dalam bab sarah. Da'a, dia ada huruf cacat ni. Ittaqa, dia pun ada huruf cacat. Memang susah sikit tapi dalam Quran perkataan yang itu tu juga. Jadi kita tak susah hatilah. Tu yang saya suka sangat guna Quran app yang tadi tu, yang warna hijau tu. Nanti settingkan. Macam Makji kalau kita downloadkan nanti kita ajarkan. Settingkan cakap Melayu. Nadila pun boleh tolong. Okey. Baik, hari ini punya pelajaran. Kita ada sedikit masa, tak apa. Don't worry. Yang ini saya akan bagi lagi. Macam besok pun kita akan cover juga yang ni. Jadi perkataan-perkataan yang kita jumpa ni, maknanya all these words, semua kalimah-kalimah ni, kalimah isim, harf, kalimah fi'il, fi'il pula, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar, tu semua tu membentuk ayat. Kalimah-kalimah yang kita baca ni membentuk ayat. Ayat dalam bahasa Arab, bahasa grammar dia, nahu ni disebut sebagai jumlah. Kalau jumlah kita ni maksud dia total kan? Maksud jumlah dia total. Tapi kalau bahasa Arab ni bila kata jumlah makna dia ayat. Ayat lah. Macam mana nak cakap lagi? Tak ada ayat lah. Kita kata ayat. Dalam bahasa Arab dia je jumlah. Itulah. Perkataan tu sama tapi maksud dia berbeza. Kalau ayat dalam Quran tu maksud dia apa? Yang maksud dia kalau ayatillah, ayatullah. Jangan tersebut ayatullah Khomeini pula. No. Dalam Quran ada ayatullah. Contoh dia kan. Ayat-ayat tu memberi maksud tanda-tanda kekuasaan. Atau bukti-bukti, keterangan-keterangan pun boleh maksud dia tu. Tapi bila sebut jumlah, dia merujuk kepada struktur binaan ayat. Jadi kalau dalam Quran kita baca kan, maknanya ni kita baca surah ni, maknanya sebenarnya ni ayat ni walaupun dia nampak satu ke, kadang-kadang sebenarnya adalah ayat ataupun jumlah. Contoh macam ni, qul huwallahu ahad, ni jumlah. Bismillahirrahmanirrahim, tu pun jumlah. Tapi jumlah apa? Macam tu yang kita hari ni kita akan belajar. Ya. Dalam jumlah, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan jumlah ismiah kan? Syibhi jumlah. Betul. Okey. Saja sempat test. Okey. Yang maksudnya kita belajar ni kan, kita belajar sebelum ni, kita belajar kenal. Maknanya ni kalimah apa ni? Allahu, kita penggal. Jadi kita pecahkan semula supaya kita kenal ni kalimah ni apa? Isim ke, fi'il ke? Ni tujuan yang kita belajar berwarna-warna tu. Untuk kita faham ayat yang kita baca. Ini hari-hari kita baca kan? Kul. Okey, ni fi'il ke bukan? Huwa. Isim. Kul ni fi'il. Fi'il apa? Ni fi'il amar. Jadi kalau fi'il amar, terjemah dia macam mana? Tu. Tujuan yang kita belajar satu kalimah. Kita belajar harf, kita belajar isim. Kita boleh penggal. Apa yang kita penggal tu? Yang kita penggal tu ialah jumlah ni. Satu jumlah tu. So dalam jumlah. Jadi kita mesti kenal jumlah. Kita mesti kenal jumlah dan apa yang terlibat dalam jumlah. Macam mana kita nak kenal jumlah? Patah balik kepada pelajaran kita. Jadi ada 3 jenis ayat ataupun 3 jenis paling basic lah struktur ayat yang kita perlu kenal dalam Quran ni. Jadi yang pertama ialah ayat kerjaan ataupun disebut sebagai dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni macam mana kita nak kenal? Dia ialah mesti dimulakan dengan komponen utama dia iaitu ayat kerjaan. Kata kerja. Mesti ada fi'il. Fi'il warna apa? Warna merah. Kata kerja, fi'il. Dalam komponen dia mesti ada kata kerja. Kemudian yang kedua, ada pelaku ataupun fa'il ataupun naib fa'il. Macam mana kita nak kenal
kita mesti tahu dia tu pelaku ataupun naib pelaku tu adalah isim marfu' selepas fi'il. Jadi kalau isim marfu', recall sikit, nak ingatkan kembali. Macam mana kita tahu dia isim marfu', apa tanda yang utama? Dhammah. 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 Isim tu baris dhammah. Tak kisahlah kalau dia dhammatin ke, tapi maknanya dia isim yang berbaris dhammah. Tanda dia dhammah. Isim marfu'. Okey. Kemudian yang ketiga, ada juga komponen yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, iaitu dinamakan penyambut. Komponen yang ketiga. Maknanya dia punya, kalau ayat tu ada apa dalam satu ayat yang dia boleh panggil ayat. Pertama, dia mesti ada fi'il lah. Jumlah fi'il mesti ada fi'il. Lepas tu boleh jadi dia ada fa'il ataupun naib fa'il. Dan yang ketiga, boleh jadi dia ada penyambut ataupun objek dalam bahasa kita ni lah. Dan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni boleh terdiri daripada isim yang berbaris fathah ataupun dhamir. Dhamir apa dia? Ingat lagi tak dhamir? Ganti nama. Ganti nama. Kata ganti nama. Pronouns. Bahasa Inggeris kata pronouns. Semua pronouns ni boleh jadi, bolehlah ada jadi maf'ulun bih. Termasuk juga, tak semestinya pronoun saja, termasuk juga isim mabni yang lain, isim isyarah yang tu. Tu semua boleh juga jadi maf'ulun bih. Baik, kita tengok contoh apa yang saya maksudkan tu. Baik. Dalam bahasa Arab, kita nampak ni berapa? Dalam bahasa kita ni, mata kita nampak ni berapa perkataan? Satu. 5 perkataan. Huruf ada 5. Ada Huruf ada 5. Tapi perkataan ada berapa? dua. Satu. Dua. Satu. Satu kalimah. Satu. Satu kalimah. Macam mana nampak dua? Boleh dipecahkan. Dia penggal. Kita belajar pecah tak lagi? Ni warna dia warna apa dua-dua ni? Satu, dua ni warna Merah. Ada satu. Okey. Satu kalimah. Satu lah. Ini first Satu time kalimah. advance sangat ni Kak Rosnah ni sebab dia dah masuk modul 2 juga. Jadi dia dah nampak. Satu kalimah. Pecah ni. Modul 2 pun kita nampak boleh divide into 2. Betul. Tapi sekarang ni tengok macam ni Yang warna merah ni modul 1 berapa? Berapa? Satu ke dua? Satu. Ada satu kalimah sebenarnya. Satu. Bahasa Malaysia 2. Bahasa Malaysia bukan 1. Bahasa Malaysia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bahasa Malaysia ada 4. Bahasa kita ada 1. Bahasa Arab bahasa kita pula. Bahasa Arab tu nampak 1 je. Ni Kalau nampak kod, Ustazah ada 2. Olah kok. Quran yang FD. ni ada kod tak? Tak ada coding. Tak ada kod. Okey, jadi kita belajar sekarang ni, kita tengah belajar nak kenal ayat tu, struktur ayat tu macam mana yang dikatakan tu Baik. Ni satu kalimah. Tapi nampak satu kalimah, tetapi adakah dia ayat? Adakah dia jumlah fi'liyah? Jumlah ke bukan? Ayat ke bukan? Jumlah. Ya. Dia ni jumlah fi'liyah. Ini contoh pertama, jumlah fi'liyah walaupun dia terdiri dari satu perkataan, tapi dia adalah ayat yang sempurna. Bila kata jumlah fi'liyah tu maknanya jumlah tu sempurna. Berarti dia memberi kefahaman kepada pembaca. Memberi kefahaman kepada pembaca. Jadi dalam ni khalaqtum, kenapa dia memberi kefahaman kepada pembaca? Sebab ada kata kerja, kata kerjanya dan juga pelaku dia. Dia ada dua-dua sekali dalam tu. Dia dah siap lah. Maknanya dia dah memenuhi satu ni kata kerja dan juga nombor 2 ada. Mesti paling dia satu kalimah tu dah boleh menjadikan dia tu ayat yang lengkap. Sebab faham kan? Macam khalaqtum, telah mencipta oleh kamu. Okey, nampak tak?
Nampak? Macam tu. Ni contoh dia. Jangan pergi jauh sangat. Maknanya, oh ni kata bahasa Arab, ini adalah ayat. Ini adalah satu jumlah yang lengkap. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah maknanya jumlah yang sempurna. Ya. Jumlah mufidah. Walaupun satu kalimah, ya satu kalimah. Sebab apa? Dalam tu dah siap-siap. Bahasa Arab ni macam tu. Satu kalimah, tapi siap-siap dah ada fi'il dan fa'il. Ya. Okey, tu contoh pertama. Contoh yang kedua adalah terdiri daripada dua komponen. Maknanya dua unit. Okey, macam ni. Okey, sebenarnya ada satu warna merah, satu lagi warna hitam. Maknanya ini ayat yang sempurna. Komponen ayat dia apa? Ada kata kerja dan ada objek. Ada dua lah. Sebenarnya ada dua kalimah dekat sini. Macam ni tadi memang terdiri dari satu kalimah. Yang ni terdiri daripada dua kalimah. Mana objeknya? Kum. Itulah tu. Telah mencipta Ni oleh maksudnya dia. khalaqa ada satu Dan kamu. telah mencipta oleh ia akan kamu. Jadi kalau dalam bahasa kita tu Oh, berapa peranan? penyambut. 1, 2, 3, 4, 5. Macam itulah 5. Paling kurang 5. Ya, akan kamu tu kum dalam ayat ni. Kum ni adalah penyambut ataupun objek. Maf'ulun Telah bih. mencipta oleh ia akan kamu. Itu maknanya struktur ayat tu kita nampaklah dia punya kalau kita pecah, oh ni maksud dia. Ini subjek dia, ia, ini kata kerja dia dan ini adalah penyambut ataupun objek. Jadi bila kita nampak macam tu bolehlah kita mafhumkan dia ialah dia telah mencipta Akan kamu. tak payah akan Kamu. lagi dalam bahasa kita tak ada. Ini sebab kita nak dalam bahasa Arab tu kan akan tu dia tu ruling. Jadi kalau kita terjemah telah mencipta oleh kamu, salah. Kamu telah mencipta. Ni yang selalu kat sini yang orang selalu tersalah terjemah tu. Ia telah mencipta kamu. Ia means Allah, right? Tengok Ya. konteks. Okay. Tengok Dalam konteks. sini. Dalam ni biasanya okey yang umumnya macam itulah Allah telah mencipta kamu. Ya. Tapi tak dinyatakan tak? Maksudnya dia tak boleh tak dizahirkan? Boleh. Ni kita tengok yang boleh dizahirkan tu macam mana pula? Macam ni. Akan Allah. Macam contoh Oleh ketiga. Allah. Baik. Marfu'. perhatikan. Ni ada pelaku marfu'. Ni ruling yang nombor 2 tu. Okey. Khalaqallahul arda. Inilah signifikan ataupun kepentingan baris tu. Jadi kalau dalam ayat ni satu jumlah fi'liyah lah. Sebab dalam jumlah fi'liyah ni ada pelaku, ada kata kerja, kemudian ada objek. pelaku yang dizahirkan dan juga ada penyambut iaitu objek ataupun maf'ulun bih. Jadi terjemahan dia telah mencipta oleh ia oleh Allah akan bumi. Berarti Allah telah mencipta bumi. Macam tu. Ni komponen. Okey, ni satu ayat tak? Ya, ini jumlah apa? Sebab dia mulakan dengan jumlah fi'liyah, maknanya dia adalah jumlah fi'liyah lah. Dia mulakan dengan fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Ya. Kalau contoh yang ni tadi, dia jumlah fi'liyah tapi ada penyambut. Selepas dia dalam bentuk dhamir. Yang contoh satu ni, satu kalimah tapi lengkap dah. Sebab satu ni dah siap-siap dah ada dalam tu pelaku. Ya Mak Ji? Tu FL tu Apa dia? fi'liyah. FL tu. FL tu fa'il. FL fa'il. Okey, saya ejek penuh. Fa'il. Okey. Sekarang kalau saya tukarkan macam ni pula. Okey, saya tukarkan khalaqa warna hitam juga. Khalaqal arda Allahu.
Okey, maksud dia apa? Hmm? Cuba. Yang mana? Macam mana maksud dia? Qalaqa. Telah dicipta oleh dia akan bumi akan bumi oleh oleh Allah. Allah. Sama tak maksud Allah. dia dengan yang atas? Sama. Ya. Sama. Sama. Tapi dalam Quran boleh jadi macam ni. Kadang-kadang fa'il tu boleh jadi jauh. Tapi macam mana kita nak tahu dia fa'il? Okey, ada isim Ada. marfu'. Mesti ada isim marfu' tu. Dia punya fa'il mesti dalam bentuk isim marfu'. Isim marfu' maknanya tanda dia tu dhammah. Dhammah. Macam itulah. Hmm. Kalau objek mesti mansub. Tu satu lagi. Kalau dia maknanya macam ni, Mansub. mansub baris fathah. Hmm. Kalau objek mesti mansub. Kalau kita kalau terbalikkan baris tu boleh jadi maksud dia lain lah. Kalau salah baca baris, sebab itu kesalahan baris dalam kita membaca Al-Quran kesalahan yang besar. Besar. Kena wajib kita betulkan. Sebab dia akan mengubah Betul. makna. Lebih faham lah. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Hmm. Kalau dekat sini contohnya contoh 4 pula. Ni kata kerja pasif ataupun fi'il majhul dengan fi'il majhul. Nampak tak ni? Khuliqal sekarang dah berubah. Khuliqal ardu maknanya telah diciptakan ia bumi. Maknanya siapa? Bumi ni telah dicipta. Oleh Allah. Tak ada. Tak boleh. Dalam bahasa Arab, dia tak boleh ada dua isim marfu' tu. Makna kalau dia kata majhul, pelaku tu memang tak diceritakan. Maknanya ada naib je pelaku. Maknanya kita tak boleh dalam bahasa kita, saya faham. Sebab dalam bahasa kita atau bahasa Inggeris, kita boleh tambah macam tu kan. Bumi was created by Allah. You can do that. Atau bahasa kita Melayu, bumi telah dicipta oleh Allah. Kita boleh buat macam tu. Dalam bahasa Arab tak ada. Kalau dia dalam bentuk majhul, dia tak akan ada pelaku dia dekat situ. Tak boleh. Majhul tu maksud dia apa? Tak diceritakan, tak tahu, tidak diketahui pelaku dia. Tu sebab dia tak boleh ada. Maknanya kalau isim marfu' dalam yang majhul ni, berarti dia ni adalah pengganti pelaku. Dia kalau dulu dalam ayat yang contoh 3 ni, masa tu dia jadi maf'ul bih. Tapi sekarang bila dia dah keluarkan apa ni? Tak maknanya dia keluarkan fa'il dia tu, dia akan mengambil tempat fa'il tadi, dia jadi naib fa'il. Dia akan baris dhammah. Macam itulah. Jadi kita akan yang bahagian ni saya akan lebihkan kepada maf'ulun bih ni. Macam-macam kita cari contoh maf'ulun bih lah. Okey. Dia Contoh naib fa'il, maknanya fa'il tu still tak tahu. fa'il tu Dalam tak contoh 4 tu kan. tidak diceritakan. Betul. Okey surah berapa surah dalam latihan. Okay, kita tengok dalam latihan. Latihan hari ni kita akan buat muka surat 16. Okey. Kita kena cari okey, macam contoh kat sini kan. Kita ambil yang pertama ni. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi siapa yang baris dhammah dekat sini? Faham syaitan kan? Dia baris dhammah. Jadi dan kalau itaba'u ni siapa dia ni? Okey, jumlah fi'liyah ni, jumlah fi'liyah itaba'u. Jadi kat sini kita nak terjemah macam mana? Itaba'u dan itaba'u fi'il madhi telah Oleh mereka. telah mengikut oleh mereka. Okey. Nampak tak ni? Sekarang ni ada isim yang mabni lah. Yang ni isim dia datang selepas daripada fi'il.
Jadi dia ni maf'ulun bih. Ini contoh yang pertama nak tunjuk maf'ulun bih. Maknanya dia mengikut. Ini penyambut lah ni. Telah mengikuti oleh mereka. Kita tambah apa kat sini? Akan. Akan. Akan apa yang. Akan apa yang Apa yang. Kita tambah. Taba'u. Tatslu. Perempuan. ia membaca. Dia membaca. membaca. Okay, sekarang ada isim dhamma. Isim marfu'. Kita tambah Oleh oleh. Oleh siapa? syaitan. 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 Syayatin. Jadi maksudnya dan telah mengikuti oleh mereka akan apa yang ia membaca oleh syaitan. Jadi mafhum kita, mafhum dia apa? Baca oleh syaitan. Syaitan. Syaitan baca? Dia membaca oleh syaitan. Syaitan. Syaitan yang Marfu'. Jadi Marfu'. ni perkara lain kan? Ini perkara lain. Maknanya mereka telah mengikuti apa yang syaitan itu baca. Dia maksud itulah. Betul. Ni yang penyambut ni. Ni selalu kalau di dalam bentuk macam ni kita tak nampak baris fathah ke bukan, kita tadi tak perasan. Betul kan? Buat Okey. ikut mereka. Macam itulah saya nak tunjuk apa yang nak kita ambil yang bahagian depan lah. Kita ni macam mungkin susah. Mafhum dia tadi apa, Miss Teacher? Ni. Taba'u. Dan mereka telah mengikuti, mafhum dia, mereka telah mengikuti apa yang syaitan itu bacakan. Syaitan itu bacakan ala apa? Ala atas Atas mulki kerajaan. Kerajaan bagi Kerajaan bagi Sulaiman. Macam itulah. Ada juga, okey. Saya ambil yang ni. Okey, saya cari, saya nak tunjuk maf'ulun bih tu. Yu'allimuna an-nasa sihra. Okay, ambil yang tu je dulu. Saya highlight. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Macam mana kita terjemah? Jadi mereka mengajarkan akan manusia itu akan sihir. Maknanya ada dalam ayat ni ada dua penyambut kan, ada dua objek. Mereka ajarkan sihir kepada manusia. Itu mafhum. Jadi kalau dalam kitab pula, dalam nahwu ringkas ni, dalam mushaf latihan ni, kita tengoklah yang ada MFB tu. Sebenarnya adalah objek lah. Tambah MFB is akan. object. Tambah akan. Kita nampak je macam tu, kita tambah akan bila MFB. Macam ni bantu kita lah mula-mula. Nanti bila kita baca Quran yang tak ada warna, tak ada kod ni, kita dah biasa tau. Kita nampak, kita akan boleh nampak lah mana yang nak tambah tu. Maknanya kita lepas tu kita mafhumkan. Macam ni kan? Yang ni memang susah sikit kita, tapi dibantu dengan warna. Okey, contoh ni. Ma yadurruhum. Sekejap. Kan? Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan, saya buat dekat sini, saya bagikan. Ini tu ayat, satu jumlah fi'liyah yang besar lah. Okey, ni satu. Lepas tu dalam tu pun ada lagi satu ayat. Yadurruhum. Satu ayat yang lain. Yanfa'uhum. Ni lagi ayat yang lain. Sebab ada dua ayat. Jadi kalau kita pecahkan kecil-kecil ni, kita boleh dah terjemah sikit. Ia memberi mudarat akan mereka. Ia memberi manfaat akan mereka. Tu maksud dia. Jadi bila tambah huruf-huruf ni, mudahlah sikit. Ni satu struktur ayat Ni yang semua ni, yang besar-besar ni, okay, yang mula-mula ni, ni satulah. Tapi dalam ayat tu ada ayat lain. Ni ayat yang jumlah fi'liyah yang besar. Tapi dalam jumlah fi'liyah tu Ya ta'alam.
Ada lagi jumlah fi'liyah yang lain. Mereka mengajar. Kita ambil macam ni lah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, satu. Apa dia? Dan mereka. Macam itulah. Aha. Mereka Dan mereka mempelajari. mengajar, mempelajari. Pelajari, belajar. Mudarat. Ni belajar ke belajar ni? Wa Ya yata'allam. ta'ala. Dan mereka mempelajari, right? Mereka, Ya. mereka belajar lah. Ya, belajar. Kan Pelajari akan apa yang yang memberi mudarat. ia memberikan mereka. mudarat akan mereka. Di dalam tu ada apa yang dia jadi satu lagi subset pula. Ya. Maf'ul. Ya turun. Dalam maf'ul bih ada ayat lagi. Maknanya ni ayat lagi satu. Ya. Ya durruhum. Mudarat. Ya Guru durruhum ia memberi mudarat akan mereka. akan mereka. Iaitu Wala. akan apa yang dan tidak ia memberi manfaat akan mereka. So berapa Wala. ayat kat dalam ni? Apa dia? Ustazah, ada 3 ayat. Betul. Wala. Ada 3 ayat yang jumlah fi'liyah tu. Jumlah. Mana jumlah fi'liyah tu dalam bentuk yang tadi ni, iaitu yang contoh ketiga. Ya. Tapi cuma yang ni adalah fi'il mudhar, fi'il madhi. Tapi sebenarnya contoh 3 lah ni. Itu yang saya nak highlight tadi. Jadi kita kena nampak, kita kena belajar. Bila kita dah tahu tu dia punya komponen tu, insyaAllah kita nampak lah, kita boleh terjemah slowly lah. Yes, pelan-pelan. Tadi mudhari' ni Tadi mati. fi'il mudhari'. Nanti petang ni kita akan belajar, kita akan terjemah yang tu lah. Muka surat 16 hari ni. Baik. Jadi untuk hari ini cukup dulu. Besok kita sambung dengan ayat namaan. Jumlah ismiyah. Kalau kita boleh kenal jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dia dah senang lah untuk kita nanti. Bila kita nak kecilkan ayat tu, nak terjemah tu tak ada nampak macam satu page kan. Kalau bayangkan kita nampak satu page macam ni. Macam ni. Macam tu. Tapi jadi bila kita boleh pegal, kita kenal kalimah, kita boleh nampak kedudukan dia tu. Ya. Right? Okay. Terjemah qul huwallah tu. Apa dia? Terjemah qul huwallah tu. Terjemah qul huwallah. Nak cuba? Boleh? Silakan. Jadi, qul Katakanlah. ni fi'il amal. Katakanlah. Katakan Amal. oleh siapa? Kalau FA je, baris sukun ni, maknanya katakanlah. Katakanlah oleh engkau. Siapa engkau sekarang? Yelah, kita pembaca. Sebab Nabi SAW waktu dia recite ni, dia tidak tinggalkan pun perkataan kul tu. Itulah salah satu cabang macam mana, kenapa Quran observe, katakanlah oleh engkau. Katakan apa? Jadi dia kat sini. Ada berapa ayat. Ini menarik ni Kak Datin Sri, kita akan buat besok. Sebab ni semua ayat ismiyah, jumlah ismiyah. Besok nanti. Ada berapa banyak ismiyah dalam ayat ni. Interesting. Jadi kita tunggu dulu. Kita besok. Okay, prepare. Boleh prepare lah tengok kat situ. Boleh tengok. Harap-harap dapat join lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi kita buat ni besok insyaAllah. Bila kita dah masuk bahagian jumlah ismiyah. Hari ni kita baru jumlah banyak fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah tu tadi sebenarnya jumlah fi'liyah sebab dia start dengan kul. Wallahu ahad. Tapi lepas Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu semua dia boleh jumlah fi'liyah tu. Cuma fi'ilnya ialah fi'il amar. Jadi biasanya kan orang yang membaca ni kena dengar tu, kalau faham, engkau tu siapa? Akulah tu. Akulah. Qul. Kita baca. Kalau kita dengar imam baca, kita patut dapat mesej tu. Qul. Cuma imam tak berhenti baca tu terus je. Qul. Qul apa? Kalau dia berhenti dulu, baru kita peranjatlah sikit. Baiklah.
Tak Wallahu setakat ni a'lam. dulu kelas kita hari ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakir